Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan topik 6. Okey, video lecture topik 6 part 2. Alright, kita akan habiskan topik 6 hari ini. Okey. Pertama kita akan sentuh mengenai misbranding, and then the second one is misrepresenting. Okey. So kita tengok dulu apa itu misbranding. Alright. Misbranding, okay, dia adalah apabila presence of absence. Definition dia ni. Alright, boleh tengok kat slide. Okay. Defined as a presence and absence of information on the label of products, okay, which is false, deceptive and misleading. Okay, benda ni berlaku dalam bahasa mudahnya adalah apabila sesuatu maklumat itu dikeluarkan ataupun dimasukkan secara sengaja untuk bagi kita satu tanggapan yang ke arah yang tidak betul. Maksudnya dia cuba nak tipu kita, cuba nak misguide kita tentang nature and the identity of the products. Okey. Kenapa company kesalahan ni sering dilakukan oleh company-company ni setengah-setengah company sebabnya dia nak menambah dia nak add value to their products. Okey, dia nak bagi sesuatu tarikan kepada produk dia, so dia cuba untuk buat misleading. Okey. Okey. So dan kadang-kadang dia nak cuba menipu. Dia nak cuba menipu kenapa? Sebab dia nak cuba dapatkan title untuk produk yang dijual itu. Sebagai contoh, okey. Okey. Setiap produk, kalau kita tengok Akta Makanan Food Act 1983, segala jenis produk, okay, dia ada standard identity. Maksudnya ada syarat-syarat untuk dia layak dipanggil sesuatu benda itu. Okay, contohnya kicap, berapa kandungan protein, ada ciri-ciri dia, berapa persen ni ingredient, apakah bahan yang boleh dimasukkan dalam produk ini baru layak dipanggil sebagai kicap contohnya. Alright. Untuk dijadikan jus buah-buahan, apakah syarat-syarat untuk dia menepati identiti sesuatu jus buah, contohnya kandungan buah yang fresh ataupun buah original daripada buah, kandungannya mestilah berapa persen, tidak lebih daripada berapa persen, tidak kurang daripada berapa persen. Okey, peraturan-peraturan ini kita boleh refer kepada Food Act 1983, okey, dan juga Food Regulation 1985. Alright. So untuk peraturan ini dia very specific to each and every type of product. Lain jenis type of product, lain lah dia punya requirement untuk dia layak dipanggil nama produk tersebut. Alright. So ada kes-kes di mana orang nak buat kicap contohnya, tapi dia tidak mencapai piawaian berapa kandungan protein yang kena ada dalam kicap contohnya. Alright. So sepatutnya dia hanya layak tidak layak dipanggil kicap, sebaliknya dia hanya layak dipanggil fermented soya bean. Soya bean yang telah ditapaikan. So apa? Sebabnya dia tak memenuhi kriteria. Itu saja kategori yang layak. Tapi disebabkan kalau kita cakap fermented soya bean, siapa nak beli? Siapa tahu pasal tu? Orang di Malaysia kan tak ramai tahu kan. Alright. So dia nak cakap dia sebenarnya nak bagi kicap. So dia tulis dekat label dia kicap. Padahal kalau ikut standard, ikut peraturan, ingredient dan juga jumlah ingredient dia letak kat dalam tu tak mencapai spesifikasi untuk dia layak dipanggil kicap. Boleh cek balik Food Act. Okay. Semua ada, semua jenis makanan ada tentang apakah kandungan, apakah percentage of additive yang dibenarkan, apakah bahan-bahan yang tidak dibenarkan, barulah layak produk itu dapat nama sesuatu produk yang dia nak. Okay. So kat sini setiap food ada identiti dia kalau kita refer pada regulation. Alright. Tetapi kadang-kadang orang dia nak menipu, okey, dia nak dapatkan untung yang lebih ataupun dia nak cuba capai market tersebut untuk masuk ke dalam market tersebut. So maka di sini berlaku branding ni. Selalunya penipuan ini selalunya dilakukan pada label-label produk supaya orang nampak produk ini dikatakan kat sini jus buah contohnya. Alright. Tapi rupanya kat dalam tu bukanlah jus buah 100%. Sikit je ada parti buah, tak mencapai spesifikasi. Mungkin dalam tu lebih banyak gula dan sebagainya. Alright. So macam-macam jenis produk seperti bakery produk, cocoa produk, cereal. Alright. Dan segala milk, okay, cheese, segala jenis makanan memang ada identitinya masing-masing kalau kita refer pada regulation. Alright. Apabila apa yang di dalam tu dilabelkan dekat luar tu sejenis penipuan, okey, dia nak cuba misleading kita. Alright, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering berlaku kepada company-company yang berada di Malaysia dan luar negara pun sama juga sebenarnya. Alright.
Okay, so misbranding of food okay, so dia berlaku macam saya bagi tahu tadi, dia boleh berlaku pada label, okay, pada brand, okay, pada tag, okay, senang cerita pada packaging tu lah, segala jenis bentuk labeling yang ada pada packaging selalunya dijual, diletakkan label yang salah ataupun cuba misleading, cuba memberi satu tanggapan yang salah kepada pengguna, alright. Sepatutnya benda tu tinggi gula tapi dia kata tak tinggi gula, alright. So misleading pada dia punya packaging, alright. So if it is sold as a product of one manufacturer when in reality it is the product of another manufacturer, alright. Okay, so senang cerita kadang-kadang dia nak curi branding orang lain, okay, iYogurt contohnya, dia nak buat, dia nak tiru macam company orang lain, okay, tapi dia gunakan spesifikasi yang mungkin tak mencapai piawai untuk dia boleh reach that level sama macam company lain, alright, iYogurt tersebut, okay, mungkin dia dapat jual dengan harga yang murah dengan cara tu untuk tarik lebih ramai pelanggan, so dia buat misleading, okay, alright. False statement concerning sanitary and condition under which is the manufacturer. Okay, kadang-kadang setengah company kadang-kadang dia tak ambil persijilan seperti HACCP, dia tak ambil pun GMP, alright, tapi dia letak dengan sesuka hati kata dia ada sijil tersebut. Bila dicek tak ada, alright. So itu pun kategori misleading. Dia letak pada label dia ada halal lah, ada GMP, padahal semua itu adalah klaim-klaim palsu. Okay, sebenarnya dia orang tak pernah dapat pun certification seperti yang dinyatakan pada label produk dia orang. Okay, yang itu banyak di Malaysia berlaku. Right, ni contoh, okay. Contohnya fruit roll ups, ni produk-produk saya tak sure lah, saya rasa kat luar negara lah. Alright, ini ada jurnal, ada kajian mengenai produk tersebut di mana berlaku misbranding kepada produk ini, iaitu dia cakap kat sini nama dia, okay, description dekat sini saya bulat fruit flavor snack. Dia kata fruit flavor snack, okay. Dia kata fruit snack, okay, snack buah-buahan, alright. Tapi rupa-rupanya setelah dibuat kajian, kandungannya tidaklah mencapai piawaian untuk dia layak dipanggil fruit snack, snack buah-buahan. Sebaliknya dalam tu cumalah banyak kandungan sugar, hydrogenated oil dan juga pewarna. Alright. So ini kategori misleading yang pertama. Kita apa lagi, ada lagi contoh misleading. Ni contoh gula-gula dips. Okay, ni pun tak ada kat Malaysia lah. Okay, tapi yang ni saya tak sure ada kat Malaysia sebabnya ada crunchy, ada produk Nestle ni. Alright. Yang ini isu di bawah FDA. Dia dapat kena pasti di mana kat sini dia bagi tahu, dia claim bahawa produk dia ni kosong trans fat, tak ada trans fat. Okay, padahal setelah disemak kembali ingredient dia tak tally dengan ingredient kat belakang, okay, di mana kita melihat total fat dia ada saturated fat, ada trans fat. Alright, kat belakang ni dia bagi tahu 0 gram. Alright, so bila dibuat kajian didapati rupanya trans fat dia ada mengandungi trans fat di dalam dia. Okay, ini juga misleading, penipuan yang dicuba dilakukan. Okay, alright. So next, okay, ni produk-produk lain, alright. Dia cakap produk ni kategori dia letak claim health option. Okay, health option ni maksudnya salah satu makanan mungkin orang yang nak jaga kesihatan dia boleh ambil makanan ni. Rupa-rupanya setelah dibuat kajian, dia ambil sampel dan sebagainya, rupanya makanan ni tinggi gula, tinggi lemak, tak sihat pun, tak layak pun dipanggil health option. Okay, ni di mana base branding dia menipu klaim-klaim yang ada pada produk dia, okay, untuk tarik lebih ramai pelanggan. Right. Okay. So apakah tindakan dilaksanakan untuk menangani masalah misbranding ni? Alright. So produk yang tidak menepati ciri-ciri ingredient identity yang ditetapkan untuk dapat nama sesuatu produk tersebut, okay, so produk ni apabila dirampas dia akan ditahan dan juga dimusnahkan. Alright. Sebagai contoh, aditif seperti sulfur dioxide dalam sesetengah makanan dibenarkan, alright. Tetapi untuk produk kicap, sulfur dioxide tidak dibenarkan. So mana-mana produk yang dikatakan kicap tapi mengandungi kandungan sulfur dioxide, maka
government dia akan tangkap, dan juga dia akan tangkap produk tersebut, dia akan tahan produk tersebut daripada dijual dan akan dimusnahkan. Tindakan dia kerugian kepada company yang menipu ni lah, dan tindakan susulan di mahkamah semuanya adalah susulan yang akan dibuat oleh pihak-pihak berwajib. Alright. Okay. So sekiranya disabit kesalahan, okay, didapati bersalah. Alright. Menurut pada Malaysia Food Act Section 16, okay. So sebarang bentuk perniagaan yang menyediakan, okay, melabel dan menjualkan maklumat yang salah, misleading dan juga deceptive, okay, tipu daya, ada unsur-unsur tipu daya. Alright. So boleh dikenakan 3 tahun penjara, okay, penjara yang tidak lebih daripada 3 tahun, okay, dan denda depend pada dia tak nyatakan kat sini, maksud depend pada mahkamah, alright, betapa beratnya kesalahan yang telah dilaksanakan, alright, denda dan juga kedua-duanya sekali. Alright. Ini kalau akta daripada Food Act punya. So akta Food Act ni boleh digunakan pakai di mahkamah, sebab dia akta. Memang kalau di mahkamah kita akan refer akta, okay. So salah satu isunya adalah kita boleh refer mengenai makanan di dalam Malaysian Food Act 1983. Alright. Okay, so itu misbranding. Okay, then saya nak sebut sikit mengenai misrepresenting. Okay, misrepresentation. Okay, misrepresentation ini dia tak jauh daripada misbranding. Okay, kita tengok. Okay, dia istilahnya sama. Saya boleh katakan lebih kurang sajalah. Cuma panggilan kita boleh panggil misbranding, kita boleh panggil representation. Okay, so misrepresentation ni, identity of food or product shall be deemed misrepresented if, okay, apabila kenyataan pada mengenai makanan itu dibagi secara salah ataupun misleading. Alright. So basically misrepresentation ni adalah apabila sama juga pada labeling tu dia menipu. Alright. Okay. Discretion omits information by omission, render and false and misleading in particular. Okay. Ataupun apabila nama produk lain diguna pakai pada produk yang bukan produk dia. So itu ada satu contoh misrepresentation. Maksudnya produk ke dalam tu produk lain, tapi kat label luar tu produk lain. Alright. Contohnya, walaupun kategori produk yang sama, contohnya ini adalah kurma kurma madu klorai Yusof Tayub, padahal rupanya kurma kat dalam tu bukan Yusof Tayub punya pun, kurma yang diambil daripada kurma-kurma yang murah, contohnya macam itulah. So itu contohnya misrepresentation, penipuan secara terang-terangan, alright, di mana dia menggunakan branding orang lain, okay, dan dimasukkan produk yang lain, alright, yang mungkin produk yang lebih murah. Alright. Okay. So the purpose to be or be presented as food or food product which a definition and identity standard of quality has been established by the custom and unless confirmed to that definition and standard. Alright. Ni selalunya apabila macam saya beritahu lah, dia nak gunakan orang lain yang dah ada nama, yang dah ada standard, yang dah ada quality, dia gunakan packaging orang tu, branding orang tu untuk digunakan pada produk dia, padahal dia bukanlah produk itu, dia cumalah produk tiruan. Alright. So misrepresentation. Alright. So basically itu sahaja mengenai topik 6, okay, kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam manufacturing food. Alright. So I think that's all for today. Thank you very much. Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa nanti dalam kelas. Okay, bye bye.